Okey tuan-tuan, bagi respon tentang suara macam mana? Okey ke tak okey? Suara? Boleh dengar? Minta komen suara. Hadirin sekalian. Suara okey ke tak okey? Tadi siaran tergendala sebentar. Okey. Okey, kalau dah okey saya ulang baliklah apa yang sebut tadi, takut tak jelas. Jadi tajuk kita pada malam ini melampau di dalam mempertahankan mazhab, aliran dan juga individu. Berlaku perpecahan daripada kalangan umat Islam ini sampai jadi berbalah dan berpecah kerana terlalu melampau di dalam mempertahankan mazhab, sesuatu mazhab. Dia pegang mazhab apa? Syafi'i ke, Hambali, Hanafi, sehingga dia menafikan maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu yang ada daripada mazhab lain. Dia tidak mengiktiraf, tidak mengakui. Ataupun dia berpegang kepada sesuatu aliran, manhaj. Aliran apa yang dia pegang? Sehingga aliran yang dia pegang itu dia terlalu fanatik, ta'assub, dia menafikan aliran-aliran yang lain. Begitu juga terlalu fanatik dengan individu. Seseorang tokoh. Seseorang tokoh daripada kalangan ulama. Menafikan tokoh-tokoh yang lain. Contohnya kita kata ada orang sampai telajak. Bila nak berpegang kepada akidah salaf ni, mestilah Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Seolah-olah sumber-sumber yang lain daripada Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Ibn Taymiyah ni tak ada. Ada yang jenis perangai macam tu. Bila sebut salaf, mesti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sangat fanatik dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ataupun terlalu fanatik dengan Ibn Taymiyah. Pun tak boleh juga. Dan satu pihak yang lain pula melontarkan tuduhan fitnah pula kepada dua individu ini. Jadi menyebabkan kita ini jadi berlaga bertembung di antara satu sama lain. Saya sehari dua ni duk jawab bukan kerana fanatik kepada Ibn Taymiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi di sana kedengaran suara-suara yang memfitnah, yang melontarkan tuduhan terhadap mereka. Sebab tu saya jawab. Andai kata ada orang pula mengkritik mana-mana ulama daripada dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dikritik, dilontarkan tuduhan, Imam Nawawi umpamanya, Ibnu Hajar dan sebagainya, saya juga akan tampil untuk memberi penjelasan, untuk menjawab kemuskilan-kemuskilan yang berlaku. Jadi bukan kita fanatik kepada mana-mana mazhab ataupun mana-mana tokoh ataupun mana-mana aliran. Tanggungjawab kita untuk memberi kesedaran, kefahaman kepada umat. Jadi salah satu daripada sebab berlakunya perpecahan ini kerana melampau di dalam mempertahankan mazhab. Saya cerita 2-3 hari lepas. Mula-mula saya pergi sampai ke Peshawar tu, orang berbalah di dalam mazhab, dalam bab masalah kunut. Ada di kalangan sahabat kami ni, dia orang tak buat kunut pun dia buat kunut. Sebab dia duk faham bila tak buat kunut ini maknanya kurang pahala. Kena ditampung dengan sujud sahwi. Jadi berbalah sampai nak tumbuk. Kerana fanatik di dalam mempertahankan mazhab. Dan saya ada baca beberapa buah buku yang dikarang oleh Asy-Syahid Dr. Abdullah Azam. Dia ni orang Palestin. Dia daripada Gaza, Palestin. Dia berhijrah ke Jordan, lalu berhijrah ke Saudi. Akhirnya dia duduk di Pakistan. Bila dia pergi berjihad di Afghanistan, dia berlakulah perbualan, perbincangan dia dengan rakyat Afghanistan. Masa tu sekitar tahun 80-an, awal tahun 80-an ini, ramai pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin Arab, sama ada daripada Saudi, daripada Mesir, Libya, Syria dan sebagainya, pergi ke Afghanistan memberi bantuan, pertolongan terhadap perjuangan mujahidin Afghanistan bagi membebaskan tanah air mereka daripada ditakluki oleh Rusia. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan, bila saya baca buku Asy-Syahid Abdullah Azam, bila dia berbincang dengan rakyat Afghanistan tanya dia, ibu kamu ni mazhab apa?
Lalu Syekh Abdullah Azam kata ibu aku bermazhab Hanafi. Lalu rakyat Afghanistan ni kata, rakyat Afghanistan yang merupakan seorang mujahidin ni kata kepada Syekh Abdullah Azam, kamu balik ke Palestin nanti, kamu jumpa ibu kamu, sampaikan salam aku kepada dia. Kerana kami sama-sama Hanafi. Kami sama-sama Hanafi. Jadi mereka, dalam gambaran mereka, dalam benak hati mereka, dalam pemikiran mereka, Islam adalah Hanafi. Islam adalah mazhab Hanafi. Selain daripada mazhab Hanafi, bukan Islam. Sehingga, ramai daripada kalangan orang Arab yang pergi ke Afghanistan sebagai mujahidin ni tadi, bila ada di kalangan mereka sembahyang, bila takbir tak tangan di sini. Ada di kalangan mereka ditembak dan dibunuh oleh rakyat Afghanistan. Sebab mereka dianggap sebagai Wahabi. Wahabi ini terkeluar daripada Islam. Wahabi ini bukan Islam. Islam hanyalah mazhab Hanafi. Dan ada pula sahabat kita daripada Saudi yang menggerak-gerakkan tangan ketika tahiyat. Tengah sembahyang tu dikerak tangan. Ini cerita ni masyhur daripada kalangan mujahidin. Mereka menceritakan sebab apa? Kerana mereka menganggap ini bermain-main, bergurau-gurau di dalam sembahyang. Dalam mazhab Hanafi tak boleh bergerak-gerak macam ni. Jadi apa yang kita nak sampaikan di sini, nak ceritanya fanatik yang keterlaluan itu menyebabkan berlaku perbalahan, permusuhan daripada kalangan orang Islam. Tak apalah hadirin sekalian. Rakyat Afghanistan ni dia banyak yang buta huruf. Dia tak boleh membaca, tak ada internet. Banyak tempat yang tak ada internet, dia tak boleh tengok YouTube, dia tidak boleh baca Facebook. Dia tak tahu perkembangan luar. Islam adalah Hanafi. Dia buat macam tu sesuai dengan mentaliti, dengan pemikiran, dengan ilmu yang mereka ada. Tetapi kalau di Malaysia ni, duk berkelahi masalah mazhab, sebahagian besar daripada kalangan mereka tok-tok guru. Orang-orang alim, ustaz-ustaz yang balik, yang belajar di pondok, yang sambung pelajaran ke luar negara, pemikiran itu sama tahap orang awam di Afghanistan, yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Bila pemikiran itu berlaku, maka berlaku perpecahan daripada kalangan masyarakat. Dia hasil daripada sikap melampau itu membawa kepada serang menyerang di antara satu sama lain. Kita ada tengoklah dalam YouTube kan, ada di kalangan ustaz tu bila dia terlalu fanatik dengan aliran yang dia pegang, sehingga dia sanggup memfitnah, melontarkan tuduhan kepada pihak lain. Saya tak nak sebut siapa-siapa. Tengah-tengah dia mengajar tu, dia kata pok-pok ni bodoh, dia kata bengong. Saya tak suka sebut nama orang dalam kuliah ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok Tengah duk mengajar adab tu, dia kata orang bodoh. Bila sikap ustaz, tok guru macam tu, anak murid jadi macam mana? Anak murid juga akan jadi tok guru. Itulah yang tersebar di dalam negara kita. Orang ni bodoh, orang ni bengong. Walaupun kita boleh berbeza, hadirin sekalian. Boleh berbeza pendapat. Boleh tidak sama, boleh tidak sependapat. Tetapi kita kena bertolak ansur. Maknanya kita kena bertasamuh. Kerana hakikat di dalam negara kita ini, rakyat Malaysia ini telah berpegang dengan berbagai-bagai aliran. Berbagai-bagai pandangan. Ada di kalangan rakyat Malaysia ini, dan ada di kalangan mereka ustaz dan tok guru ni, mereka beraliran pondok. Ada pemikiran pondok mereka. Mereka bawalah dengan ilmu dan pemikiran mereka. Dan mereka juga ada hujah, mereka ada dalil. Sebahagian daripada asatizah ataupun rakyat Malaysia berpegang kepada aliran lain, umpama aliran Salafi. Contohnya mereka yang belajar di Timur Tengah ataupun keluar daripada jamiah-jamiah di Saudi, mereka berpemikiran lain daripada apa yang kita pegang di Malaysia. Maka di Malaysia sendiri ada beberapa aliran, beberapa pandangan, sama ada masalah fiqh ataupun di dalam masalah akidah. Di sini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita kena tasamuh, kena tolak ansur. Malam ni insya-Allah kita akan bahaskan melampau di dalam mempertahankan mazhab, yakni mazhab di sudut fiqh. InsyaAllah kita akan sambung malam besok, melampau di dalam mempertahankan mazhab, yakni mazhab berkaitan dengan akidah. Yang tu kita bahas suku pula, bahas asing pula. Yang ni kita bincang buat fiqh. Hasil daripada kekurangan maklumat menyebabkan manusia ini, orang ramai, termasuklah maknanya orang-orang yang berilmu, mereka menyerang di antara satu sama lain kerana tak boleh menerima perbezaan.
Sedangkan kalau kita belajar dan kita membaca, berlaku perbezaan daripada kalangan ulama di dalam masalah fiqh ni dah beratus tahun. Di antara satu mazhab dengan mazhab-mazhab yang lain, di antara seorang individu dengan individu-individu yang lain telah berlaku di dalam sejarah yang panjang. Daripada kalangan ulama-ulama Islam ni dah biasa berlaku perbezaan. Mereka tidak tuduh-menuduh, hentam-hentam di antara satu sama lain, dan mereka tidak menghasut anak murid untuk memusuhi aliran lain, ataupun menghasut anak murid untuk memusuhi individu-individu yang berbeza dengan mereka. Tidak berlaku di dalam sejarah begitu. Sebagai satu contoh di sini kita nak bincangkan, yang pertama pindah mazhab. Yang kedua talfiq, yakni gabung antara satu mazhab dengan mazhab-mazhab yang lain. Yang ketiganya ambil yang paling mudah di dalam mazhab. Ini di antara perbincangan yang penting. Mula-mula dia duduk satu mazhab, kemudian dia pindah pada mazhab lain. Boleh tak boleh dalam fiqhnya? Yang kedua, talfiq, menggabungkan semua mazhab-mazhab. Dia beramal. Mazhab Nuri Ramal, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, dia beramal belaka. Dia tak pegang satu. Boleh ataupun tidak? Nanti kita akan jawab. Yang ketiga, ambil yang mudah-mudah saja di dalam mazhab ni. Boleh ke tak boleh? Kerana tiga perbincangan ini, tiga perbahasan ini penting, hadirin sekalian. Hasil daripada tidak memahami perkara-perkara yang kita sebutkan tadi menyebabkan bahawa kita merasakan apa yang kita pegang, apa yang kita anuti, itulah yang paling betul. Pendapat yang lain daripada apa yang kita pegang tak betul semua. Jadi di sini yang pertama kita nak sebut sebagaimana yang dibincangkan oleh ulama-ulama usul fiqh. Secara kebetulan di depan saya ni ada Irsyadul Fuhul yang dikarang oleh Allamah Syaukani. Kita tengok bagaimana perbahasan yang dikemukakan dalam kitab kita ini. Al-Mas'alatus Sadisah, masalah yang keenam dia kata. Jilid yang berapa ni? Jilid yang kedua, muka surat 771. Fil ikhtilafi fi wujubil iltizami mazhabin muayyanin. Tentang perselisihan wajib berpegang dengan mazhab yang tertentu. Ikhtalafal mujawwizuna littaqlidi. Telah berselisih pendapatlah bagi golongan yang mengharuskan bagi taklid. Ada ulama kata haram taklid ini, seperti Ibnu Hazm. Taklid tak boleh. Dia mesti seseorang itu dia ikut dengan dalil, dengan hujah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, daripada Tuhan kamu. Maknanya apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, kita kena ikut. Maknanya ikut Quran. Di dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah yakni Quran, kembali kepada Rasul yakni hadis. Jadi mengikut Ibnu Hazm dan beberapa ulama yang lain kata taklid tak boleh. Sekurang-kurangnya itba', maknanya mengikut seseorang itu kena ada dalil. Okey, itu satu masalah. Tetapi Allamah Syaukani sebut sebahagian ulama dan majoriti ulama membolehkan taklid. Apatah lagi orang awam macam kita ni. Mesti kena ada taklid, sama ada kita pegang mazhab Syafi'i ke, Hanbali ke, Maliki ke, Hanafi ke, ikutlah. Mana-mana ulama, tok guru yang kita belajar, kita ikut dia. Okey. Yang kedua, bagi golongan ulama yang mengharuskan seseorang bertaklid kepada mana-mana ulama, ada perbincangan juga. Hal yajibu 'alal 'ami iltizamu mazhabin muayyanin fi kulli waqi'atin. Adakah wajib atas orang awam? Pertamanya harus taklid. Golongan yang mengharuskan taklid, dia kata, adakah wajib bagi orang awam beriltizam, maknanya melazimi, pegang kepada satu mazhab yang tertentu di dalam semua bab, dalam semua perkara. Contohnya kita kata dalam masalah sembahyang, puasa, zakat, haji, wuduk, perkara membatalkan air sembahyang, dia ikut satu mazhab. Ini soalan, soalan. Maknanya adakah orang awam ini dia wajib ikut semua bab dalam satu mazhab? Saya ulangi, adakah orang awam ini
wajib ikut satu mazhab dalam semua bab. Kita kata apa dia? Bab taharah ke, batal wuduk ke, batal sembahyang ke, zakat, haji, umrah, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Satu mazhab je tak boleh ubah. Adakah begitu yang wajib dilakukan oleh orang awam? Faqala jama'atun minhum. Satu kumpulan daripada kalangan ulama kata, yalzimuhu, maka lazim akannya, wajib lah. Bila pegang satu mazhab tu, sampai bila-bila pun tak boleh ubah. Warajahahu Ilqiya, telah mentarjihkan, mengata kuat pendapat ini oleh Ilqiya. Ilqiya ini, bila saya cek tengok, dia adalah merupakan seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dia mentarjihkan kepada pendapat yang kata, orang awam ni bila pegang satu mazhab ni, sampai bila-bila pun satu mazhab tak boleh tukar mazhab. Dah tak boleh tukar mazhab. Dalam semua bab mesti satu mazhab. Kalau dia pegang Hanafi sampai mati. Syafi'i sampai mati. Begitulah seterusnya. Okey. Wa qala akharun, telah berkata ulama-ulama yang lain, la yalzimuhu, tidak lazim. Tidak lazim orang awam ni bila pegang satu mazhab, dalam semua bab mesti nak kena mazhab tu juga. Tak. Dia boleh berpindah kepada mazhab lain dalam bab yang lain. Rajjahahu Ibnu Burhan wan Nawawi. Dia kata telah mentarjihkan pendapat ini oleh Ibnu Burhan, salah seorang daripada ulama usul fiqh, dan juga Imam Nawawi. Tengok. Imam Nawawi, ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Banyaklah kitab-kitab yang dia karang kan. Selain daripada Matan Arba'in, Riyadus Salihin, tahzi' asma' wal lughat, apa dia lagi, kitab yang paling besar kitab tu lah, maknanya majmu'. Dalam majmu' dia juga disebut, dalam majmu' disebut dengan terang. Okey, kita cerita dalam kitab ini dulu. Ibnu Burhan dan juga Imam Nawawi mengatakan tak lazim seseorang, orang awam, dia pegang satu mazhab dalam semua bab. Tak mesti. Saya petik pula pendapat Imam Nawawi di dalam Majmu'. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, mazhab itu, innal mazhaba. Ayat dia lebih kurang macam tu. Li'arifil adillah. Sesungguhnya mazhab itu bagi orang yang reti dalil. Ada pun orang awam, dia bukan reti dalil. Quran, dia tak tahu. Nasih mansuh, dia tak tahu. Begitu juga asbabul wurud hadis, dia tak tahu. Kita nak faham dengan apa dia am ke, dengan khas ke, dia tak tahu, orang awam. Maka pendapat kedua bagi Imam Nawawi, memang dia kata orang awam ni tak lazim pegang satu mazhab. Dia boleh berpegang berbagai-bagai mazhab. Contohnya dalam satu bab pegang mazhab ni, dalam bab yang lain pegang mazhab lain, boleh. Jadi kita tengok dalam kitab yang kita bahaskan tadi, Irsyadul Fuhul, maknanya boleh berpindah. Bila itu gambaran yang kita dapat, ada pandangan kata boleh tukar mazhab, boleh berpindah dan boleh berpegang dengan mana-mana mazhab. Suatu bab dalam satu mazhab, satu bab yang lain, hukum yang lain dipegang mazhab lain pula boleh. Bila yang tu kita tahu, maknanya di situ ada kelonggaran. Kita tidak boleh fanatik, ta'assub kepada satu-satu imam ataupun satu-satu mazhab. Sebab apa yang kita nak bincangkan di sini, bila kita ta'assub fanatik, membawa kepada sikap melampau. Membawa kepada sikap melampau di dalam bermazhab. Kitab yang kedua, Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jilid yang pertama, dalam mukaddimah dia sebut, wa yajuzu taqlidu kulli madhhabin wa in adda ila talfiqi 'inda ad-darurati aw al-hajati aw al-'ajzi aw wal uzri. Dia kata harus taklid kepada semua mazhab, walaupun membawa kepada gabungan. Talfiq ini kita campur mazhab-mazhab. Mazhab ni kita ambil, mazhab ni kita ambil, kita campur semua. Kita beramai semua mazhab. Itu dipanggil talfiq. Sebahagian ulama tidak membenarkan talfiq. Kena pegang satu-satu ya. Tapi sebahagian ulama kata harus, termasuklah Dr. Wahbah Zuhaili. Sama ada ketika darurat, dia kata, ataupun ketika berhajat. Mungkin dalam satu bab itu tak ada dalam mazhab Syafi'i. Kita nak kena beramal. Di sana ada, dalam mazhab lain boleh beramal. Boleh ikut.
Ataupun ketika lemah ataupun ketika uzur dia kata. Li'anna sahiha jawazuhu 'inda al-malikiyati wa jama'atin min al-hanafiyah. Kerana yang sahihnya, walaupun ada ulama kata tak boleh kita talfiq, yang sahihnya Dr. Wahbah Zuhaili kata harus. Li'anna sahiha jawazuhu. Kerana yang sahihnya harus. Di sisi ulama-ulama Maliki dan juga di sisi ulama-ulama Hanafi. Kama yajuzul akhdhu bi aisaril mazahibi wa tatabbu'ir rukhasi. Sebagaimana harus kita mengambil perkara yang ringan-ringan daripada kalangan mazhab ataupun mengikut rukhsah, mengikut kelonggaran. Indal hajati awil maslahati. Tadi dia kata talfiq boleh gabung. Begitu juga harus kita ambil yang ringan-ringan daripada mana-mana mazhab. Mazhab Syafi'i yang ringan kita ambil. Hanafi pula ringan kita ambil. Maliki, Hambali kita ambil. Tapi kena tengok sampai habis. Dia buat kesimpulan macam mana. Boleh ambil hak ringan-ringan pula dalam semua mazhab. Li'anna dinallahi yusrun wala usrun. Kerana bahawasanya agama Allah Ta'ala itu mudah. Inilah yang disebut oleh ustaz, tutup guru, ulama-ulama. Islam senang, Islam mudah, Islam senang, Islam mudah. Tiba-tiba nak beramal jadi payah. Dia duk ceramah, Islam tu senang, Islam tu syumul, Islam itu hebat. Bila time nak beramal, itu tak boleh tau. Dalam mazhab ni tak boleh. Dia pula kata tak boleh. Hak duk ceramah lepang-lepang dalam masjid ni. Sampai berbuih mulut-mulut kata Islam tu senang. Sampai peringkat praktikalnya, peringkat amalinya dia kata tak boleh pula duk campur mazhab. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata boleh. Kerana agama Islam itu senang. Bukan susah. Wa annal qawla bi jawazil talfiq min babi taysiri 'ala an-nasi. Dia kata di sini sesungguhnya pendapat tentang keharusan talfiq gabung adalah merupakan bab mudah daripada atas manusia. Memudahkan atas manusia. Untuk memudahkan manusia. Di sini adalah Tok Guru mari jumpa saya. Dia kata bagi saya tak boleh kita campur mazhab. Orang awam mesti kena ada mazhab. Tak apalah dia pegang dengan cara pendapat tu. Jangan duk paksa orang. Jadi kita cerita dekat dia balik. Itu pendapat ustaz, okeylah pegang pandangan tu. Tapi jangan duk larang orang. Jangan duk kata ke orang, hentam orang. Tak boleh pegang mazhab ni. Hak dia nak pegang cara tu pegang. Sebab itu dalil yang dia belajar. Hak orang lain belajar, dia kena dengar lah juga. Sebab itu ulama-ulama dulu, ada di kalangan mereka yang syadid. Tetapi untuk diri sendiri. Ada pun untuk orang lain dipermudahkan. Ini kita nak pegang mudah. Yang orang kita nak bagi pegang payah. Ataupun bila kita pegang sesuatu masalah itu dengan keras, dengan berat, orang lain pun kita nak paksa supaya ikut cara kita. Tak boleh. Benda ni benda khilaf. Benda ni benda khilaf. Kalau kita nak pegang yang keras pun boleh. Nak pegang cara ringan pun boleh. Kerana daripada kalangan sahabat pun ada. Itu yang dipanggil yang disebut oleh pengkaji-pengkaji di antaranya ulama-ulama usul fiqh dan juga Dr. Yusuf Qardawi sendiri. Dipanggil Ruhasul Ibnu Abbas. Maknanya bab ringan-ringan ambil yang Ibnu Abbas. Satu lagi dipanggil syada'id. Maknanya perkara-perkara yang syadid. Ada sebahagian ulama ni yang pegang syadid. Maknanya daripada kalangan sahabat juga ada yang syadid. Ada di kalangan sahabat juga ada yang ringan. Maknanya aliran syadid dan ringan ini berkembang sampai kepada ulama-ulama fiqh dan juga ulama-ulama usul fiqh. Pilih Maknanya kena ada tasamuh, tolak ansur dalam bab ini. Hak nak pegang keras pegang lah. Tapi jangan paksa orang lain supaya pegang keras macam dia. Jadi perbahasan ni panjang tuan-tuan. Relax-relax nak perbetul kaki ke, nak minum kopi ke boleh nak menyandar ke boleh. Sebab malam ni agak panjang sikit. Kalau tak tunggu sampai habis tak jelas. Tuan-tuan kena tunggu sampai habis. Kalau bola sepak pun sampai 3 pagi boleh Kadang-kadang daripada pukul 3 sampai subuh boleh tunggu Takkan perbahasan sekejap ni tak boleh tunggu. Banyak lagi nak baca ni. Okey. Dr. Wahbah Zuhaili kata boleh talfiq. Kerana agama Allah Ta'ala itu mudah dan bukan payah. Wa annal qawla bi jawazi talfiqi min babi taysiri 'ala an-nas.
Kerana pendapat yang kata boleh gabung itu, ini adalah bab memudahkan atas manusia. Bila kita kata Islam mudah, maknanya ini cara nak memudahkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Berkehendak oleh Allah Taala dengan kamu itu akan kemudahan, dan Allah Taala tidak berkehendak bagi kamu untuk susah. Islam tu kan senang, mudah, itu yang kita duk sebut, dan Quran pun sebut lagu tu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah menjadikan atas kamu, Allah Taala menjadikan atas kamu ini di dalam urusan agama suatu kesempitan. Agama itu luas, dia bukan sempit. Agama itu luas dan mudah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, dan berkehendak oleh Allah Taala untuk meringankan kamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu lemah. Bila lemah takkan nak pegang hak susah, takkan nak pegang hak berat. Bila khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah, jadi Allah Taala tahu. Jadi pandangan ulama kata dah manusia itu lemah, ambil hak ringan sudah. Asalkan dia beramal dengan amalan Islam. Semayang ke, puasa, zakat, haji, apa-apa saja. Kalau kita bagi yang berat, takut ada di kalangan manusia ni, dia tak mampu langsung, dia tak buat langsung. Asalkan dia buat amalan. Sama ada dia nak pegang dengan cara fiqh yang berat ataupun keras, silakan. Ataupun dia nak pegang cara fiqh yang ringan, asalkan ada dalil, silakan juga. Jangan kita duk berbalah dalam masalah ini. Cuma Dr. Wahbah Zuhaili buat kesimpulan, wala yajuzu tatabbu'ur rukhasi abasan aw li hawain aw li hawai zati. Cuma yang tak bolehnya kita ikut kelonggaran ini nak mempersenda-sendakan agama, hak tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Jadi kita sendiri, hati kita tahu ke orang lain apabila dia berpegang dengan fiqh yang mudah, yang ringan, yang senang, adakah kita tahu hati dia nak mempersendakan agama? Kita tahu tak niat dia beramal benda yang mudah tu, boleh ke kita tuduh dia ni nak mempersendakan agama lah ni, ini nak mempermainkan agama lah ni, ambil fiqh yang mudah-mudah? Boleh ke kita buat tuduhan macam tu? Jawapannya tak boleh, sebab masalah hati dia. Hati ni serah pada Allah Ta'ala. Kalau dia beramal dengan fiqh-fiqh yang senang, yang mudah ini untuk mempermainkan dan mempersendakan agama Islam, dia tanggung di akhirat besok. Yang tu bukan tanggungjawab kita. Itu bukan kewajipan kita. Tanggungjawab kita menerangkan, kewajipan kita menerangkan tentang agama Islam. Nampak? Okey. Dalam fiqh Islami, kalau kita tengok pula, yas'alunaka fid din wal hayah, yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syarbasi, salah seorang ustaz di Jamiah Azhar Mesir. Jadi orang Mesir, hadap mengaji Mesir tu jangan syadid sangat. Doktor guru, pensyarah-pensyarah dia orang, doktor dia orang pun banyak yang maknanya tak sama, tolak ansur. Banyak saya baca fatwa-fatwa ulama Azhar tak ada keras. Sama ada di sudut fiqh ke ataupun di sudut mazhab, di sudut akidah, Asy'ariyah ke, Maturidi ke, Salah, mereka terbuka. Tapi balik ustaz-ustaz daripada Azhar ni, balik dia buat satu benda yang buat keras. Mesti nak ikut cara dia. Itu yang jadi balah. Kita tengok ulama-ulama Azhar mak terbuka sangat. Fiqh, fiqh perbandingan mazhab pun dipelajari. Takut duk tidur tak belajar kot, balik Malaysia jadi keras sangat. Kalau belajar betul-betul, maknanya ulama Azhar tu buka. Kenapa balik ni ustaz-ustaz Azhar nak jadi keras? Keras dalam masalah fiqh jadi fanatik fiqh. Masalah akidah pun jadi fanatik. Bukan saja dia fanatik, dia mengeluarkan orang lain daripada ahli sunnah wal jamaah dan mewahabikan orang. Tak boleh macam tu. Maka kita tengok ulama Azhar. Dr. Ahmad Syarbasi di dalam kitabnya Yas'alunaka fid din wal hayah. Dulu saya dah baca tentang masalah isu Wahabi. Tak mana jilid yang keberapa. Dia pun dia kata Muhammad bin Abdul Wahab ni adalah seorang mujaddid. Dalam jilid yang lain saya dah baca hari tu kan. Tak nak ulang banyak kali, tuan-tuan boleh tengok balik video-video yang lama-lama. Hari ni kita nak bincang bab ni. Ulama Azhar tidak syadid, tidak keras. Tapi kenapa ustaz-ustaz yang mengaji Azhar ni keras sangat? Nak mempertahankan Islam ke nak pertahankan maknanya pendirian kita?
Itu kena tanya. Marah pula Ustaz Mesir. Saya pun ramai kan kawan ngaji Mesir. Tak ada masalah, baik. Hak duk ngaji sini berapa orang Mesir? Ustaz Yusri, Ustaz Faizul Azhar kan? Dr. Sofi. Berpuluh orang nak mengaji sini Azhar saja. Tak ada syadik. Ni segelintir ni syadik ni hak tu nak kena perbetul kan? Bila nak perbetul ni tu yang jadi panas ha? Panas ni kena minum air dulu tuan-tuan. Malam ni lama sikit kuliah kita. Bismillah. Kenapa nak jadi keras? Keras tu lah dia bila ustaz, tok guru keras. Anak murid kan jadi macam tu lah. Itu duk lawan dalam Facebook tu anak murid lah. Duk hentam orang ni. Sebab tok guru ajar anak murid jadi keras. Kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang-orang duk datang muzakarah sini tak ada yang keras. Dia nak pegang mazhab apa pun terpulang. Asalnya dia ada dalil. Tak ada yang fanatik. Kalau kita baca dalam kitab ni dia kata apa pula? Al-jama'u bainal mazahibi. Menghimpunkan di antara mazhab-mazhab. Orang tanya Dr. Ahmad Syarbasi, hal yajuzu an akhudha ara'al fuqaha'i? Adakah harus, dia kata, aku berpegang dengan pandangan-pandangan pandangan-pandangan ulama fiqh wa akhaffaha wa ashalaha. Ambil yang ringan dan yang mudah. Summa ajma'a bainal mazhab Syafi'i. Kemudian aku himpun di antara mazhab Syafi'i. Masalan, contohnya dia kata ma'al mazhabil Hanafi, bersama dengan mazhab Hanafi fi ihdal masail, pada salah satu daripada masalah. Boleh tak? Syafi'i pun ambil, mazhab Hanafi pun ambil. Boleh tak? Ini ulama Azhar jawab. Dia kata al-jawabu taqlidul a'immati fi mazahibihim amrun masyru'un fil ahkamil amaliyatil mabhuthi anha fil ilmi al-fiqhi. Dia kata taklid imam-imam mazhab ini, taklid imam-imam mazhab adalah suatu perkara yang masyru'. Maknanya disyarakkan dalam agama. Macam mana kata taklid ulama-ulama mazhab ni disyarakkan? Maknanya ada dalam syarak dan diberi kebenaran dalam syarak. Syarak membenarkan kita taklid sebab apa?